الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من نصر وتبع لنا وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرة ورضوان وحسن خاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tengok pada muka surat 152. Muka surat 152 surah Al-A'raf dari ayat 12.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sadaqallahul Azim. Kita berhenti sekadar tu dan kita tengok pada ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ini rentetan daripada kisah-kisah yang Allah mulakan balik tentang kisah Nabi Adam dan setelah dia baru diciptakan sebagai makhluk baru manusia dan bagaimana iblis sehingga menjadi penentang perintah Allah Subhanahu wa taala.
menentang perintah Allah. Daripada awal Allah Ta'ala mulakan cerita, walaqad makkannakum fil ard, kami telah menetapkan kamu di muka bumi. Waja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan bagi kamu di muka bumi itu ada bermacam-macam sumber kehidupan. Makan minum, suami isteri, pakaian, tumbuh-tumbuhan, dijadikan rumah dan sebagainya. Sumber kehidupan ada dah. Ini yang Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan Adam, dan Nabi Musa marah macam komplain kepada Nabi Adam. Wahai bapa kami Adam, kerana kamulah kami tak merasa syurga. Kerana kamulah kami tak merasa syurga. Dah kamu kena keluar, kami pun dilahirkan di muka bumi. Tak rasa syurga lagi. Nak tunggu syurga lepas mati ni, lambat lagi perjalanannya. Mati dalam kubur tu baru taman-taman syurga. Belum syurga real yang sebenar. Kamu sebelum turun muka bumi dah ada dalam syurga yang sebenar. Kami tak dapat merasa. Nabi Adam kata, wahai Musa, apakah kamu tidak yakin dengan takdir Allah? Kamu mempertikaikan takdir Allah. Apa dia takdir Allah? Takdir Allah kehidupan manusia bukan dalam syurga. Cuma dia seorang sepasang suami isteri itu je permulaan dari situ. Takdir manusia yang lain setelah generasi anak Adam dan ke bawah semuanya Allah kata walaqad makkannakum. Kami dah siapkan tempat engkau duduk. Tempat tinggal, tempat hidup kamu di mana? Fil ardi, muka bumi. Bukan dalam syurga. Qalilan ma tashkurun. Itu pun alhamdulillah. Syukurlah kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sumber kehidupan semua ada lengkap. Apa yang tak cukup untuk manusia? Semua ada. Nak hidup kena udara, oksigen, ada oksigen. Sumber oksigen. Ada ketika Allah sekat oksigen. Kan? Na'udzubillah min zalik. Ada makanan, ada ketika Allah sekat saluran makanan. Makanan banyak pun tak boleh masuk. Tercekik sini, termuntah balik keluar, tak terdaya masuk dah. Ada sumber kesihatan, ubat-ubatan. Tapi kalau sampai masa, aku pun tak bagi berkesan lagi dah ubat tu. Makan macam mana pun, mudarat balik. Tak ada kesannya. Ada ketika kamu sihat, tapi sihat pun ada batas. Ada had. Sampai masa Allah tarik sihatnya. Begitu juga segala-gala lah. Semuanya pinjaman yang ada tempoh. Macam pernah seorang buat perumahan macam pustakaan. Kita ambil buku, kita kena pulang balik. Ada tempoh dia tu. Tempoh dia. Kena bayar balik, kena bagi balik buku tersebut. Begitu je kita pinjam, kena bayar balik, kena bagi balik. Kita pinjam untuk kaut keuntungan kita di akhirat. Qalilan ma tashkurun. Sikit sangat orang yang pinjam, dia guna dengan baik-baik. Kebanyakannya bila dia pinjam, dia dapat, dia enjoy, tak guna dengan cara yang bersyukur. Cara yang kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Allah kata, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kami yang jadikan kamu, kami yang buat rupa bentuk manusia tu macam tu, ada tangan, kaki dan sebagainya. Thumma qulna lil malaikah, kemudian kami kata panggil para malaikat semua, usjudu li Adam. Termasuk dalam kumpulan malaikat itu iblis. Iblis, kenapa Allah tak sebut wahai iblis sujud? Allah kata wahai malaikat semua sujud. Sebab iblis ni seekor je. Malaikat yang banyak. Iblis seekor je. Jadi Allah bila panggil malaikat tu dalam ayat ni, berarti sekali dengan iblis lah Allah suruh buat. Maka Allah kata fasajadu, semua malaikat tu sujud kecuali iblis yang dipanggil untuk sujud dia tak nak. Illa iblis lam yakun minas sajidin. Sebenarnya qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Allah tanya, hai iblis, kenapa, apa halangan kamu daripada sujud ikut perintah aku? Aku perintah suruh sujud. Apa halangan kamu tak boleh sujud? Tuan-tuan, sujud ni adalah amalan. Amalan kita yang puasa, zakat, solat dan sebagainya, yang paling besar, paling utama adalah solat. Dalam solat, mana perbuatan yang paling besar, yang paling utama dalam solat? Kita ada berdiri, kita ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk, bagi salam. Yang mana paling penting
dalam segala sepanjang solat, memang semua penting ada rukun 13. Tapi yang paling Allah sayang iaitu sujud. Kerana sujud, Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah apabila dia dalam keadaan sujud. Itu keadaan yang paling dekat dengan Allah. Sebab tu kita kalau tuan-tuan yang sembahyang atas kursi, yang tak mampu turun sujud tu, dia buatlah sujud secara isyarat. Macam tuan-tuan buatlah kan, kita tunduk bongkok tanda sujud. Okey, tapi kalau ada orang dia mungkin tak boleh nak lipat lutut, tak boleh lipat lutut, bab diri okey, lama mana pun boleh berdiri. Lipat macam duduk tu tak boleh, lutut dia tak boleh lipat. Dia hanya boleh duduk macam L mana? Ni kepala, badan, punggung dia, paha ke bawah, gitu je. Kaki belakang. Nak lipat duduk tak boleh. Kalau gitu, dia masih boleh sujud. Kan? Kalau gitu, dia masih boleh sujud. Utamakan sujud. Kalau boleh, utamakan sujud. Adapun nak macam mungkin tuan-tuan yang memang tak boleh lah Ustaz, nak turun tu tak naik dah. Kan? Kalau turun sujud, tak naik dah berdiri. Nak duduk pun tak boleh dah. Jadi yang tu janganlah sujud ke bawah, sujud isyarat sekadar yang mampu. Tapi kalau ada kemampuan untuk turun sujud dan boleh bangun balik, sujud kena ke bawah. Kerana keadaan sujud inilah yang paling tepat, yang paling dekat dengan Allah. Sehingga Nabi kata kalau kamu nak minta apa, minta waktu sujud. Doa waktu sujud. Sujud, kita duk ingat sujud sembahyang hajat yang terakhir, sembahyang sujud yang terakhir je kita doa panjang-panjang. Tak, semua sujud. Sujud apa? Sujud sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang sunat ba'diyah qabliyah, sembahyang sunat apa saja. Tak semestinya. Kadang-kadang saya pernah di satu tempat kita buat sembahyang hajat berjemaah. Sujud pertama pun kita buat panjang. Kedua pun lama, tiga pun lama. Beritahu dah kata kita sujud lama sikit untuk beri peluang kepada makmum semua untuk niat hajat masing-masing. Sebut hajat. Itu ada lepas semayang, ada orang kata, Ustaz, biasa kami sujud last dia panjang. Sujud pertama pasti Ustaz panjang pula. Tu pun dia nak komplain. Kan? Ada sujud yang makbulnya doa tu tak semesti yang akhir. Mana-mana sujudnya. Itu keadaan yang Allah paling suka. Sehingga di akhirat, Allah tak suruh kita semayang lagi dah. Tapi Allah suruh kita sujud. Sujud Allah perintah. Di mahsyar nanti semua Allah suruh sujud. Allah perintah semua manusia sujud. Orang yang tak pernah sujud di dunia, sujud pada Allah, tak pernah sujud pada Allah dalam bentuk rupa semayang, maka dia tak mampu nak lipat kaki badannya untuk sujud di akhirat nanti. Tak mampu. Maka mereka menyesal, hantuk kepala, pecahkan kepala kerana menyesal silapnya aku tak sujud di dunia dahulu. Yang tak semayang lah, kan? Maksudnya yang tak semayang. Adapun yang tak boleh sujud, memang semayang di atas kerusi, dia tetap boleh sujud lah. Seperti semua bergantung pada amalan yang pernah kita buat. Jadi sujudlah. Sebab tu dalam hal ni Allah tak suruh iblis, adab malaikat semua suruh rokok. Walaupun rokok amalan solat juga. Duduk ke? Tak. Kan kita nak hormat orang macam rokok dengan tunduk itu je. Itu tak menunjukkan pengagungan. Nak mengagungkan Adam. Kerana ni dia akan jadi khalifah kamu di muka bumi. Khilaf ulama sujud kepada Adam ni, adakah sujud fizikal macam solat, tunduk buat ke bawah terus, atau sujud makna hormat dan patuh. Khilaf ahli tafsir mengatakan, sebahagian mengatakan sujud fizikal, ada yang mengatakan sujud hormat bukan fizikal. Kerana Allah tak izinkan mana-mana makhluk sujud pada mana-mana makhluk yang lain. Ala kulli hal, kita terimalah kedua-dua tu. Mungkin juga sujudnya fizikal turun ke bawah, tanda hormat pada ciptaan Adam, ciptaan makhluk manusia Adam, ataupun sujud hormat. Qala ana khair, tiba-tiba iblis kata apa? Aku tak sujud. Sebab apa? Allah tanya, kenapa kau tak boleh sujud? Aku kan lebih baik pada dia. Iblis kata, kan aku lebih mulia daripada dia, kerana engkau ya Allah ciptakan aku daripada api, engkau cipta dia daripada tanah.
Tanah kotor pula tu. Kan? Maka Allah perintah malaikat Jibril turun muka bumi, ambil tanah campuran untuk naik ke syurga. Maka Jibril turun tak jadi, tak dapat. Bumi halang. Jin yang jadi penghuni. Penghuni pertama muka bumi ni adalah jin sebelum manusia Adam. Dah ada penghuni muka bumi tapi jin. Jin penuh dengan kejahatan, penuh dengan maksiat, penuh dengan tumpah darah cara jin lah. Cara jin mungkin tak ada lagi lah pistolnya, senapang nak tembak, tapi berkelahi sama-sama jin. Jadi bumi tak izinkan, aku tak izinkan kau nak ambil. Malaikat naik atas, misi tak berjaya. Allah hantar Israel pun misi tak berjaya. Israel tak dapat ambil. Allah hantar bukan Israel apa ni, malaikat Mikael dulu. Barulah Israel, malaikat maut. Malaikat maut datang, bumi juga halang, tak boleh ambil, tak izinkan, halau malaikat. Tapi malaikat Israel tak heran. Hang halau aku ambil juga. Dia ambil campuran tanah putih, merah, hitam, kelabu dan sebagainya, dibawa naik atas. Tu yang Jibril Iblis komplain tu, takkan aku api bersih, suci, tak ada kotoran. Ni Adam daripada tanah kotor, busuk, duduk bawah tu. Aku yang tinggi, hebat, mulia, suci, ini nak sujud pun kotor benda itu. Tak sanggup. Sombongnya dia, takaburnya dia. Maka dikatakan Israel berjaya cabut juga kerana apa? Kerana tugas dia cabut nyawa manusia. Manusia mana rela nak dicabut nyawa? Mungkin tak nak, semua tak nak. Dia kata nak tak nak, tugas aku cabut. Tugas aku sampai masa engkau tak nak pun aku cabut. Kau marah ke, kau halang ke, halau ke tak, itu kerja aku. Itu yang dia berjaya ambil juga bumi itu. Itu cerita dalam, mungkin itu cerita Israiliyat, tapi walau bagaimanapun boleh dijadikan cerita. Ala kulli hal, cerita Israiliyat jangan salah faham. Kadang-kadang kata ustaz ni cerita Israiliyat pergi cerita pula dalam tafsir. Tak ke semua cerita Israiliyat. Nabi kata tahaddatsu an bani Israil wala haraj. Kamu nak bawa cerita daripada Bani Israel, bawa, tak ada masalah. Selagi ia tak bertentangan dengan nas daripada Quran dan juga hadis Nabi. Kalau benda cerita Israiliyat tapi bertentang dalam cerita Israiliyat, cerita kau ni, hak Quran cerita lain, maka kita kena tolak Israiliyat. Selagi tak bertentangan, sama aja, tak ada masalah pun. Kita nak percaya Israiliyat, wala haraj kata Nabi, boleh, tak ada masalah. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum mana tadi? Jadi ditanya, kau cipta dia daripada tanah. Tapi sebab tu manusia ni berbagai-bagai warna lah. Yang dicipta bertanah tu sekali itu je. Hawa pun bukanlah dari sumber tanah yang asli, tapi dia daripada min al-i'waj, daripada tulang rusuk Adam. Dan kita pula berpunca daripada air mani, daripada Adam dan generasi. Khuliqatil malaikatu min nurin. Dalam hadis lain Sayyidina Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Malaikat tak sombong, walaupun cahaya lebih mulia daripada api. Cahaya mana? Dalam ayat lain, cahaya daripada arasy Allah, cahaya yang bagus, yang baik. Wa khuliqa iblis min mari min nar. Diciptalah iblis daripada api yang menjulang-julang. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adam pula diciptakan seperti diceritakan dalam Quran daripada tin, tanah. Di lain hadis lain ditambah pula, dan bidadari dijadikan daripada za'faran. Allah alam. Ini dalam satu riwayat. Al-Hasan berkata, pertama yang mengadakan qiyas adalah iblis. Qiyas, ada qiyas yang betul, yang dibenarkan syariat hukum, ada yang qiyas tak dibenarkan. Qiyas ni apa Melayu kata? Bandingan, buat bandingan. Dia boleh, aku pun boleh ya. Dia tak boleh, aku pun tak boleh ya. Dia lagi baik, aku Iblis orang pertama, cerdiknya dia. Dia makhluk pertama yang buat kias. Dia kata, Adam daripada tanah bawah.
Aku api nuk atas ni. Aku lagi tinggi pada dia. Takkan aku nak sujud? Tu kiasan dia. Bandingan dia. Itu bandingan yang tak betul lah, yang tak boleh diterima lah. Kita walaupun mulia macam mana, Allah suruh buat macam tu, kita buat. Walaupun kita kata, saya ni pangkat tinggi, darjat tinggi, hebat dan sebagainya, kaya, harta banyak, takkan nak sujud atas kapet ni macam ni. Kan? Rumah saya kapet 5 inci. Nak sujud kapet macam ni, tak nak lah. Jangan nak buat bandingan macam tu. Selagi ia perintah Allah, turun je sujud. Letak je kepala engkau tu atas batu ke tanah pasir ke. Kan? Itu hukum mengatasi segala-gala apa saja yang kita fikir. Qala fahbit minha, maka Allah berfirman, kalau macam tu Allah halau, keluarlah kamu daripada syurga, kerana tidak sepatutnya kamu rasa sombong dalam syurga ni. Sifat sombong takkan ada dalam syurga. Kita ni insya-Allah, mudahan doa kita, mudahan kita masuk syurga belaka, kan? Itu doalah, harapan. Kalau masuk pun mungkin kita ni ada jugalah egonya, tapi dalam syurga tak ada sifat-sifat yang macam tu. Ada orang tanya, dia kat dunia ni dia teringin macam-macam. Kadang benda yang tak orang kata apa, songsang pun dia teringin, kan? Dalam syurga boleh dapat dah benda tu. Kan? Contoh katalah orang lelaki teringin pada orang lelaki, dalam syurga boleh tak? Dapat tak? Dah syurga semua Allah tunai hajat kita belaka, apa nak semua dapat. Tu hajat syaitaniyah, hajat kesyaitanan, jenis syaitan tu. Hajat jenis syaitan. Syaitan dah tak ada kat kita, kita tak teringin benda tu. Walaupun katalah orang tu minat sungguh benda tu dalam syurga, walaupun katalah akhirnya masuk syurga, dia takkan ada lagi teringin seumpama tu. Kerana keinginan tu adalah keinginan syaitan. Keinginan jenis-jenis syaitan, bukan keinginan normal, bukan keinginan yang semula jadi Allah cipta. Itu syaitan, pengaruh syaitan. Maka tak ada lagi dah pengaruh syaitan dalam syurga nanti. Ada orang minat main judi, contohnya hobi dia nak main judi. Boleh tak kalau masuk syurga nak main judi? Tak ada. Judi itu bisikan syaitan, bukan semula jadi kita. Allah cipta semula jadi kita ni buat benda yang sepatutnya, yang halal, yang Allah bolehkan. Benda tu je yang ada teringin kita di dalam syurga. Yang jenis yang Allah haram kat dunia ni, kita takkan teringin dalam syurga nanti. Walaupun kita kata Allah tunai segala kita minta dalam syurga, kita tak teringin nak minta benda tu. Sebab itu adalah bisikan ataupun pengaruh daripada syaitan, tak ada lagi dalam syurga. Iblis menjawab, Allah halau dia, keluarlah kamu, sungguh anda orang yang rendah dan dihina. Saghirin, orang yang kecil ni dihina lah. Iblis menjawab, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan semua makhluk. Tengok, Iblis tak teringin nak minta maaf, nak minta ampun, tak teringin. Ini sombongnya Iblis. Manusia mungkin ada sifat-sifat yang jenis macam Iblis ni. Bila dia buat salah, berat mulut nak cakap minta maaf. Dah ada kesombongan Iblis kat dia tu. Dia tahu salah tapi nak minta maaf, no lah, sorry lah, takkan aku nak minta maaf dengan staff aku, kan? Mungkin terdetik macam tu. Takkan aku nak minta maaf dengan orang bawahan, takkan minta maaf. Ego tu, itulah ego. Bila tak nak mengaku kesalahan. Nabi SAW tak salah pun dia minta maaf. Sahabat Nabi tak salah pun dia minta maaf. Walaupun bukan salah dia, tapi nak berbaik-baik dengan tawaduknya, sanggup merendahkan diri. Jadi Iblis minta apa? Bila dah kena halau, kena murka, dia minta tangguh, dia minta lagi, nak minta supaya Allah tu ikut dia. Allah, tolonglah, bagi tempoh aku, jangan hina aku, azab sekarang. Nanti, bagi sampai masa nanti, bagi aku peluang hidup lagi. Sehingga hari akhirat nanti. Firman Allah, tak apa. Allah terima, kau minta tangguh, aku bagi tangguh. Aku takkan azabmu sekarang. Sampai macam tu, peluang yang luas kepada Iblis, tapi tak pernah dia teringin nak minta maaf, minta ampun pada Allah. Kita kena sentiasa minta ampun pada Allah setiap waktu. Istighfar tu jadi basahan lidah kita. Zikir basahan lidah kita, istighfar, astaghfirullah.
Sebab tu Nabi dalam banyak-banyak doa, semua seolah doa yang ada kandungan minta ampun. Naik kenderaan pun ada minta ampun pada Allah. Lepas semayang minta ampun. Patut lepas semayang ni kita rasa kalau ikut akal bodoh manusia ni kata tak payahlah. Semayang tu dah terampun dosa. Buat apa lepas tu nak istighfar lagi? Tak. Nabi suka. Malah Nabi kata sungguh banyak untung. Sungguh untung orang yang banyak istighfar dalam catatan amal dia. Pagi dia ada istighfar, lepas subuh ada istighfar lagi. Lepas tu isyraq ada lagi dia beristighfar pada Allah. Duha pula istighfar lagi. Waktu ni istighfar banyak. Maka banyaknya catatan istighfar dalam diary catatan amal dia, maka memberikan pemadam keampunan. Tapi iblis tak, peluang panjang sekalipun tak pernah nak minta ampun istighfar pada Allah. Takkan minta. Maka dia warning lagi, dia kata qala fa bima aghwaytani, ya Tuhan, dia kata seperti mana engkau halau aku keluar sebab kawan ni, sebab apa? Disebabkan manusia Adam ni, sebab dia aku kena halau, engkau halau aku. Ingat, dia punya sebab, dia punya punca, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk di setiap jalan yang betul. Setiap jalan yang lurus. Orang tu nak bertaubat, aku akan duduk dalam tu jalan. Buat apa? Aku bisik dia, takkan. Hang nak bertaubat waktu ni muda lagi, baru umur 40 tahun, baru 50 tahun nak taubat, apa lagi ada muda lagi, boleh enjoy, muka handsome lagi, enjoy lah, carilah main-main lagi. Kan? Taubat apa lah, taubat 1 minitnya Allah boleh ampun 60 tahun. Tak payahlah. La aq'adanna. Main dari mana bisikan tu? Iblis. Dia tahu kita hati dah nak mula kembali kepada kebaikan, dia akan bisik, tangguhlah, nantilah, awal lagi, jangan, tak payah lagi. Nak pergi semayang, dia akan kacau, nantilah. La aq'adanna tu dia punya sumpah iblis. Aku bersumpah, aku akan duduk di setiap jalan yang betul nak menuju ke redha engkau ya Allah. Manusia nak pergi situ, aku akan halang. Aku akan bisik, aku akan ganggu. Sebab tu kadang-kadang orang kata masa zaman dia sebelum dia hijrah taubat dulu, okey je, rasa tak ada lah musuh. Tapi bila dah berhijrah ni, macam tentangan, halangan, kan, gangguan. Memang betul lah. Syaitan lah tu. Syaitan duk tunggu kat jalan yang betul ni. Kat jalan dah sesat, syaitan tak kacau. Buat. Dah orang tu pun minat nak buat benda jahat, syaitan takkan kacau. Buat. Senang, seronok, happy je hati dia buat benda maksiat. Tapi bila sekali nak berubah, macam-macam syaitan akan kacau. Ganggu. Thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datang kepada manusia ni, mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, min khalfihim, belakang mereka, an aimanihim, kanan mereka, syama'ilihim, kiri mereka. Aku akan datang. Maksudnya sebagian ulama mengatakan kanan depan ni, depan tu adalah akhirat yang tempat dia nak pergi, aku bagi dia lupa. Tak ingat jalan nak pergi. Dia tak payah ingat akhirat, aku lupakan dia supaya dia, dan belakang yang dia nak tinggal iaitu dunia. Dia nak tinggal dunia ni, dia makin dekat dengan kubur. Kita hidup, kita bukan bertambah umur sebenarnya. Kita rasa, aku nak berapa puluh dah, aku 100 tahun dah ni. Aku lagi banyak umur pada engkau. Engkau baru 20 tahun. Kan? Sebenarnya yang 100 tahun tu lah dah makin sikit. Umur dia makin sikit. Kan? Sebab dia dah makin dekat dengan kubur tu. Makin dah dekat. Jadi kadang-kadang kita tertipu dengan sistem-sistem duniawi ni. Jadi para sahabat disebutkan syaitan akan datang depan, belakang dunia. Dia akan tarik supaya jangan pergi depan. Ingat dunia, takkan kau nak tinggal bini kau, takkan kau nak biarkan benda ni, takkan kau nak tinggal kawan-kawan kau yang kalau kaki arak yang banyak belanja kau, minum arak lah apa semua, takkan kau nak tinggal. Contohnya. Dia bisik. Dari kanan dan kiri iaitu ahli keluarga dan anak pinak. Duk bisik dah. Dia guna semua tu, syaitan akan guna. Kawan ni main pengaruh, tak payah lagi lah, nantilah dulu dan sebagainya. Seperti dalam hadis yang disebutkan Saburah bin Abi Faqih,
Dia mengatakan bahawa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi turuqih." Sungguhnya syaitan ini akan menghalang anak Adam di semua laluan-laluan jalan. Pertama sekali dia menghadang ketika orang tu nak masuk Islam. Dia bisik, takkan kau nak tinggal agama tok nenek moyang kau dan berapa generasi mereka buat, engkau jadi anak derhaka nanti. Bisik benda tu. Pertama, anda akan masuk Islam dan meninggalkan agamamu. Syaitan bisik, sanggup ke engkau tinggal agama yang betul dah tok nenek engkau dulu buat lama dah, takkan kau sanggup nak tinggal. Agama ayahmu, anak Adam melanggar, ada anak Adam yang berjaya juga masuk juga Islam. Biar apa nak berlaku-berlakulah. Okey, syaitan tak putus asa. Syaitan mengadang lagi ketika nak hijrah. Ketika nak pergi ke Madinah, hijrah, berbisik, adakah engkau sanggup nak hijrah daripada kampung halaman tumpah darah engkau? Kau nak pergi ke tempat yang tak tahu lagi engkau punya rumah ada ke tidak, tak tahu orang sana terima ke tidak, tak makan minum kau pun tak ada, tak pergi sana orang bunuh engkau, halang engkau, benci engkau, bukan kampung engkau sana. Ni dah ada selamat elok dah, kau nak tinggal buat apa? Dia bisik kan. Orang yang hijrah itu bagaikan kuda yang lari, kata Nabi, tidak tahu ke mana akhirnya. Jadi para sahabat ni pergi juga, apa nasib tak tahu ke depan tu. Selamat ke tidak, orang terima ke tidak, ada makan minum ke tidak, tak tahu. Pergi je lah. Macam kuda orang pukul so pergi je. Dia tak tahu pun nak pergi mana. Pergilah. Walaupun tak tahu, pergi je. Sebab itu arahan Allah dan Rasul, iman dah masuk. Tapi anak Adam melanggar juga pergi hijrah, kemudian menghadang pula. Dah pergi hijrah, ada lagi dia nak halang. Dia halang pula, jangan ikut Nabi. Nabi suruh pergi jihad tu, pergi sana jauh-jauh. Jangan pergilah. Kau nak pergi, ni anak bini kau sama nak tengok. Kebun engkau yang kau buat kerja dan sebagai kerja kau tinggal, siapa nak halang? Dia kacau. Duk bisik demikian, anda akan berperang dan terbunuh, lalu isterimu pula kahwin dengan orang lain, kan? Dan kekayaanmu diguna pakai oleh orang lain. Anak-anak kamu akan bergembira dengan kekayaanmu. Tapi anak Adam pergi juga jihad, berjaya dah lawan gangguan syaitan tadi. Rasulullah berkata, maka siapa yang berjihad sehingga mati, layaklah Allah masuk dia ke dalam syurga. Jika ia terbunuh, maka layaklah Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Terbunuh maksudnya bukan di medan perang lah. Nak pergi perang tapi mungkin jatuh kuda ke tengah jalan, aksiden ke kemalangan tengah jalan, tak sampai jihad lagi, juga dikira mati syahid, dapat masuk syurga. Jika ia tenggelam, maka patutlah Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dan jika dia jatuh dari kenderaannya dan dipijak oleh kenderaannya, patutlah Allah masuk dia ke dalam syurga. Dia dapat masuk syurga juga. Ibn Abbas, jadi bila dia sanggup buat kerana Allah, maka apa berlaku pada dia, semuanya sumber kejayaan akhirat. Ibn Abbas mengertikan datang syaitan depan belakang tu, ini tafsiran lain pula. Dia kata meragukan tentang akhirat, tak bagi percaya, dan dari belakang merangsang untuk lebih cinta kepada dunia, dan dari kanan meragukan dia dengan agama, tak percaya, dan dari kiri merangsang perbuatan dosa dan maksiat. Terbagailah tafsiran para ulama. Ala kulli hal, kesemuanya menunjukkan bahawa syaitan ni takkan biarkan kita. Kita tuan-tuan berjaya datang surau, ingat syaitan tak kacau dah ke? Syaitan akan cari jalan supaya kita rosak juga. Sebab tu Allah bagi peluang istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang kita ada benda yang boleh merosakkan kita punya etikah dalam masjid surau ni, kita punya sembahyang jemaah ni. Bangkit di akhirat tengoklah, tak ada pun aku pergi surau, tak ada pun aku sembahyang berjemaah, tak ada pun aku bersalaman silaturahim. Mana pergi? Aku pergi dulu. Pasal apa padam tuan-tuan? Syaitan kadang-kadang dia tahu orang ni rajin datang surau, orang ni rajin sedekah, dia takkan halang kita punya sedekah. Kalau dia tengok ada benda lain yang aku boleh gunakan untuk rosakkan orang ni, antaranya adalah lidah. Kalau lidah dia ni jenis mulut capul, mulut longkang, mulut bawang, senang. Biar dia pergi masjid, biar dia pergi surau, biar dia sedekah, biar dia tolong orang, biar dia ini baik, aku guna mulut dia.
Mulut popek. Maki amun tunjuk sampai jadi riak, sampai jadi takabur, sampai jadi sombong, ujub. Duk cerita aku semua ni semua aku yang buat ni. Ni man kalau aku tak ada tak jadi semua ni. Kan? Cerita kat orang. Kerana mulut. Habis. Syaitan kata pergilah kau nak sembahyang. Pergilah kau bina apa? Buat masjid ke, buat apa ke, buat. Aku guna tu je. Pam. Habis. Padam yang lain. Jadi hati-hati kita. Sebab tu kena sentiasa beristighfar. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita dah membatalkan kita punya pahala. Seperti Allah kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah. Dia sedekah banyak. Buat macam-macam. Rumah anak yatim tu dia buat. Madrasah ni dia sponsor. Ini segala dia sponsor. Kebajikan belaka. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu padamkan pahala yang kamu dah buat sedekah tu dengan manni wal adha, duk ungkit-ungkit. Cerita, kalau aku tak tolong dulu takkan jadi punya madrasah ni. Kalau aku tak tolong dulu takkan jadi benda ni. Tu syaitan guna tu. Kalau kau tak boleh kontrol mulut, habis aku guna itu senjata untuk padam. Akhirnya habis binasa amalan. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Istighfar tu mungkin kita cakap tapi tak sedar. Kita rasa macam tak sombong, tapi terkeluar gaya sombong, maka tercatat Allah di sisi Allah sebagai sombong. Maka memadam pahala kita. Tersilap ya Allah. Istighfar. Sikit lagi. Sumalaatiyannahum, kan? Kemudian disebutkan bahawa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Abbas kata bahawa Rasulullah biasa berdoa, ya Allah, aku mohon padamu kemaafan. Selamat dalam agamaku, selamat dalam duniaku, keluargaku. Jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiriku, atasku, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, jangan sampai aku terkena bahaya dari arah bawahku. Ini doa ni sangat penting. Kalau orang yang tuan-tuan yang pernah dengar Wirdul Latif, Wirid Al-Latif, Wirdul Latif, karangan Imam Susunan zikir oleh Imam Abdullah bin Alawi Haddad, Imam Haddad. Kalau tuan-tuan pernah dengar tu, tolong amalkan. Ada doa yang ni doa ni ada, memang ada dalam tu, dan doa lain banyak lagi yang penting untuk menjadikan kita orang yang sejahtera, berjaya dunia akhirat. Terhindar daripada tersilap ni. Doa semua ada terkumpul, Imam Haddad kumpulkan. Dijadikan zikir pagi dan petang. Kumpul dalam doa Wirdul Latif tu termasuk doa Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, doa untuk mati syahid. Amalan yang Nabi kata kau baca yang ni pagi, mati siang, mati syahid. Baca petang, mati malam, mati syahid. Dah ada dalam tu. Banyaklah amalan-amalan. Kita nak terhindar daripada dengki orang, musuh yang kita nampak, yang kita tak nampak dan sebagainya. Apa dia? Wirdul Latif. Boleh cari dalam Google tuan-tuan. Cari Wirdul Latif Imam Haddad. Ada zikirnya. Kalau mampu tuan-tuan, dia agak panjang. Tapi insya-Allah kita ni 5 minit pun rasa macam panas punggung lah. Padahal kalau kita baca Wirdul Latif tu adalah 7 minit 8 minitnya. 7 minit 8 minitnya tuan-tuan. Kalau cara lancar lah, kan? Tak lancar dia lambat sikit. Kalau cara lancar 8 minit selesai. Tapi ada orang syaitan duk bisik, oh lama sangat sakit pinggang, padahal 7 minit 8 minit je pun. Wirdul Latif. Ada doa ni. Allahumma sur aurati wa amiraati wa hafadhni min baini yaday min khalfi dan sebagainya, minta dihindarkan. Kemudian doa Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, minta sejahtera dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ni semua doa daripada Nabi. Imam Haddad kutip-kutip doa Nabi yang sangat sesuai untuk jadikan amalan harian pagi petang kita, diletakkan dalam zikir Wirdul Latif. Wirdul Latif. Wirdu tu wirid lah. Bahasa Melayu kita sebut wirid. Orang Arab sebut Wirdul Latif. Imam Haddad. Qala khruj minha madhuman madhura. Maka Allah kata, keluarlah kamu daripada syurga ini dalam keadaan terhina dan diusir dengan hina. Siapa yang mengikutimu, laman tabi'aka minhum, siapa saja ikut jejakmu, la'amla'an jahannam minal, pasti kami akan campakkan dia ke dalam
Jahannam semua sekali dikali dengan kau kali. Syekh Iblis. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wallahu ta'ala alam. Pada itu ayat 19 kita akan sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kesimpulan dari sini, maka syaitan takkan diam diri selagi kita ada nyawa, lebih-lebih lagi di hujung saat kematian kita punya nazak tu. Yang tu sangat-sangat penting. Kita ni kena jangan tinggal orang yang dalam keadaan nazak. Buat macam mana dia kena COVID, siapa nak jaga dia sebelah tu? Tu tak tahu nak kata lah kan. Mudah-mudahan Allah pelihara lah orang tu. Mudah-mudahan Allah pelihara ketika saat demikian. Kita nak pergi dekat baca Yasin, tak mampu, tak boleh masuk dan sebagainya. Jadi kulihal kita minta Allah pelihara iman kita. Kalaulah tuan-tuan baca Wiridul Latif, dah lengkap segala doa yang kita perlu. Tolong. Kita ni kena ada wirid-wirid. Mungkin sebahagian tuan-tuan yang dah biasa dengan wirid apa? Apa tu? Ma'thurat. Okey, tak apa, itu bagus juga. Dia macam itulah, dia pun ayat Quran penting, doa-doa ma'thurat. Bagus, silakan. Kan? Tapi itu satu option. Option yang lain adalah Wiridul Latif Imam Haddad. Tolong amal pagi petang. Tambah kita ni kita tak tahu musuh. Kadang datang dalam rupa kawan tapi musuh. Tak kenal, kita tak kenal. Allah akan pelihara kita dengan doa yang kita baca. Ia semua yang terkumpul dalam Wiridul Latif sangat hebat. Sangat hebat. Untuk jadikan benteng kita, kita tak kenal pun Allah akan hindar kita tak jadi. Kadang-kadang ada orang ni, dia tak cerdik pun nak menilai orang tu jahat ke baik. Ada orang dia pintar, dia tengok kerut muka macam ni, dia ni penipu lah, tak boleh percaya. Ingat. Ada orang tak kenal pun, orang nak menipu pun dia tak tahu, macam Imam Imam Syafi'i. Tak tahu pun perompak. Tak kenal perompak. Perompak tanya, kau bawa duit? Bawa ni kat dalam ni. Ni kat dalam jubah ni. Cerita duit dia keselik kat sini, ada 2 emas, di sini ada 1, dia kat beg ni. Cerita habis semua. Dia tak kenal itu perompak. Allah pelihara dia. Dia tak kenal, Allah pelihara. Sehingga dia selamat, perompak tu jadi anak murid dia, bertaubat semua. Tengok. Jadi macam mana boleh jadi itu? Pemeliharaan daripada Allah. Penjagaan daripada Allah. Malaikat datang kawal dia. Maka kita nak bayar upah supaya malaikat jaga dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan di waktu pagi dan di waktu petang yang mesti kita baca. Jadi kita nak korek daripada hadis, nak baca zikir ni. Nak jumpa ni satu, nak baca jumpa ni. Penat tentang kita bukan ahli ilmu. Jadi kita ambil yang ulama' dah kumpul siap dah. Baca Wiridul Latif ada ke semua. Baca Ma'thurat dah ada ke semua. Sesuai dah. Silakan. Banyak opsi zikir-zikir yang ada kandungan Quran, doa dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jadi menunjukkan juga bahawa kita juga kena kenal sejarah-sejarah. Kena tahu. Maka penting juga kita kena, lebih penting dalam keadaan kita Rabi'ul Awal ini, kena ambil tahu tentang sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tak kisah dengan sejarah Nabi, lagi-lagi pula kita berada pada bulan kelahiran Nabi, kita buat tak tahu je tentang kisah Nabi, tak ambil tahu, tak menambahkan pengetahuan tentang Nabi. Amat derhakalah kita kepada Nabi yang sangat sayang pada kita. Kita tak pernah ambil tahu dan tak pernah sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ambil tahulah tentang kisahnya. Bacalah hadisnya, bacalah latar belakang dia, biodatanya juga termasuk apa saja perintahnya, cerita tentang Nabi, biar tambah minat kita, cinta kita, rindu kita. Contoh tuan-tuan mungkin masih rindu, kalau mungkin isteri dia meninggal, dah tak ada dah, dia teringat. Dia akan sebut, bini aku dulu lah macam ni, cerita. Duk cerita sejarah-sejarah dulu, pasal apa? Teringat, benda teringat, dia teringat. Jadi kita pun nak tunjuk teringatnya. Kita tak lupa Nabi. Kita nak ingat, refresh balik, bagi segar balik kita punya keimanan kepada Rasulullah SAW. Baca kisah dia. Ambil tahu tentang apa jalan yang berkaitan dengan baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita kesambung pada ayat 19 nanti. Betul yang kita datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhtim bil husna wa anta radin 'anna. في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا من الراشدين الفائزين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.